So keren-keren ini perlu diselenggarakan mengikut keperluan pengeluar dan hendaklah diuji dari semasa ke semasa oleh individu yang kompeten sebelum digunakan di tapak binaan. So ikutlah prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan dan oleh pengeluar mengenai pemeriksaan kren dan selenggaraan yang betul. So kena ikut yang ditetapkan oleh orang yang bertanggung jawab. So passenger hoist digunakan di tapak binaan bagi mengangkat pekerja dan bahan-bahan binaan. Kecelakaan berkaitan dengan penggunaan hoist adalah seperti jatuh dari laluan hoist, dilanggar oleh platform yang bergerak, terkena bahan-bahan atau peralatan yang jatuh dari platform. Hoist mesti dipasang atau dibuka oleh orang yang kompeten dan dilatih oleh orang yang kompeten. Hoist mesti dilengkapi dengan peralatan fall arrestor dan overrun, pagar setinggi 2 meter, tempat keluar dan beban yang kerja yang selamat seperti mana yang dipamerkan dalam hoist. Pengendali hoist mestilah sekurang-kurangnya 18 tahun dan telah dilatih mengendalikan hoist. So mesti berumur 18 tahun dan sudah dilatih. Kerja-kerja pembinaan melibatkan penggalian untuk asas, pembentungan dan buat kerja-kerja servis bawah tanah. Kecelakaan berkaitan dengan kerja-kerja penggalian adalah seperti terjatuh, ditimpa benda, ditimpa dinding ataupun dinding lubang roboh. So semasa kerja-kerja penggalian, sila beri perhatian dalam beberapa perkara. Yang pertama, harus bekerja berpasangan, kena ada body system, dan masuk dan keluar menggunakan tangga, dan memastikan memeriksa keadaan tanah. So kita kena periksa keadaan tanah, semada dia lembut, so peralatan kita tidak tenggelam masa kita bekerja dan tidak tergelongsor ke bawah dan sebagainya. Bekerja dalam perparitan tidak mempunyai sokongan yang baik adalah amat berbahaya. So kena ada buat dinding tepi sekiranya kita buat kerja-kerja perparitan, dan perparitan boleh runtuh dan menimbus pekerja. Pihak pengurusan mesti menyediakan kaedah untuk menyokong dinding perparitan dan terbukti selamat serta mengambil langkah-langkah yang sewajar. So kita sudah mengambil langkah-langkah sewajarnya, barulah kita meneruskan kerja. So ini contoh kerja-kerja pengorekan ataupun buat piping bawah. Kawasan perparitan yang bertakung adalah berbahaya
dan kejadian lemas boleh berlaku. Air bertakung adalah hendaklah dipam keluar, dan mintalah nasihat dari pakar secara dan cara kerja yang selamat. Kerja-kerja penggalian sedalam 1.2 meter, maksudnya 1,200 atau lebih, mestilah disokong dengan dinding dan dengan mencukupi. Close boarding atau sheeting adalah perlu sekiranya sekiranya tanah tidak stabil atau mudah runtuh. Kerja-kerja mendirikan penyokong hendaklah dilaksanakan oleh pekerja mahir di bawah pengawasan seorang penyelia yang kompeten. Hadangan perlu didirikan di sekeliling tapak dan penggalian bagi menghindar kejadian runtuh. Blok-blok penahan, blok-blok penahan ini supaya kenderaan yang dipandu tidak jatuh ke tapak penggalian, ataupun masa mesin itu bekerja dia tidak jatuh ke dalam perparitan yang dia sedang gali sendiri. Blok penahan hendak berkenaan mestilah diletakkan pada jarak yang selamat dan terdiri dari terselamat daripada tapak pengembalian bagi mengelakkan ianya terlucut dari tempatnya akibat beban kenderaan. So kenderaan itu boleh terlucut atau meluncur ke dalam perparitan yang sedang digali. Kawasan yang telah disediakan bangunan mempunyai kemudahan elektrik, telefon, air dan saluran pembentungan selalu di bawah tanah. Apabila terjumpa kerja-kerja kemudahan servis ini, perlulah berhati-hati kerana jika suai ianya akan mengakibatkan letupan atau kejutan atau kerja-kerja elektrik dan sebagainya, dan boleh menyebabkan kecederaan teruk dan kematian. Kerja-kerja untuk struktur dan rangka keluli, mendirikan struktur keluli serta rangka bangunan melibatkan kerja-kerja di tempat tinggi. Oleh kerana masa bekerja di sesuatu lokasi tidak panjang, maka kebiasaannya perancah tidak digunakan dan pekerja terdedah kepada bahaya terjatuh. Masa anaknya kerja ni sekejap saja, maka tak ada perancah disokong dari bawah. Oleh itu, kita perlu menggunakan talian selamat. So, pekerja diberi taklimat tentang tata cara berkenaan dengan kerja yang betul, di mana dibekalkan peralatan PPE yang sesuai sebelum bekerja. Pekerja memasang rangka struktur dan keluli adalah dikenaki menjalani latihan yang sesuai dan mencukupi di dalam tata cara mengangkat, mengendali dengan selamat. Para pekerja mestilah memakai PPE yang bersesuaian. So, kena pakai PPE yang bersesuaian. So, ini adalah kilat
kilat boleh berlaku di tapak binaan, dan ini boleh mendatangkan bahaya kepada pekerja-pekerja. Ini antara amalan-amalan yang bahaya masa bekerja, di mana pekerja tidak memakai peralatan keselamatan masa bekerja di bumbung-bumbung. Pekerja bersembang-sembang di tempat tergantung, ini bahaya, sungguh-sungguh berbahaya. Dengan keadaan yang selamba, baca pelan, mereka tak rasa ni bahaya sebab dah biasa. Tapi mereka dalam keadaan yang berbahaya. Dia tak rasa bahaya sebab dah biasa, tapi dia dalam keadaan yang berbahaya. Ini pun sama. Perbuatan ini mengangkat crane, mengangkat forklift 1 mengangkat yang forklift yang kecil. Forklift yang kecil ini mengangkat peralatan daripada atas. So ini salah satu kerja yang berbahaya. Penggunaan tangga. Peraturan penggunaan tangga ini di dalam peraturan 62 sampai 71 BOEC dalam ladders and step ladders, dalam BOEC 62 sampai 71. Bekerja dengan tangga. Tangga merupakan peralatan yang banyak digunakan, banyak kegunaan di tapak, termasuk paling banyak disalahgunakan. Dia paling banyak digunakan dan paling banyak disalahgunakan. Maknanya banyak orang tak faham tentang penggunaan tangga yang betul. Banyak kes kecederaan melibatkan tangga berlaku di tapak, memandangkan tangga senang didapati. So harganya pun tidak mahal. So had penggunaan tangga biasanya tidak diambil kira oleh pekerja. Tentukan kaki tangga di atas permukaan rata dan kukuh. Tangga mestilah diletakkan pada susut yang selamat dan lebih kurang 75 darjah, atau bagi setiap 4 meter, tidak melebihi 1 meter keluar. Kepala tangga mestilah disandar pada dataran yang kukuh dan menahan beban yang dibawa. Kepala tangga mesti berada sekurang-kurangnya 1 meter ke atas permukaan tempat mendarat. Dan untuk kestabilan, tanam kaki tangga ke tanah ataupun dipegang oleh pekerja lain. Tu tempat dia landing tu kena pegang ataupun kena diikat lah, ataupun pekerja lain kena tolong pegang masa bekerja. Di mana tangga boleh dipanjangkan bagi panjang sehingga 5 meter. Sila tinggalkan pertindihan sekurang-kurangnya 2 anak tangga, dan sekurang-kurangnya 3 anak tangga bagi panjang sehingga 6 meter. Tangga hendaklah dipanjangkan atau dipendekkan di bawah, dari bawah. Jangan sewaktu berada di tangga. Maksudnya kalau kita nak panjangkan tangga tu, kita kena turun dan panjangkan. Jangan panjangkan semasa
tangga tu tengah dipakai.